Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Nurhazlina binti Hasim dari Unit Bahasa Melayu 2. Baiklah, kali ini saya diberi tugasan untuk membentangkan ataupun menjelaskan peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dua tokoh yang telah pun saya pilih merupakan Profesor Emeritus Dr. Ismail Hussein dan Tan Sri Dr. Awan bin Sarian. Baiklah, tokoh pertama yang telah pun saya pilih merupakan Profesor Emeritus Dr. Ismail Hussein. Latar belakang beliau. Beliau merupakan tokoh akademik dan ahli bahasa dalam bidang linguistik dan sosiolinguistik. Beliau memulakan karier akademiknya di Universiti Malaya, di mana beliau berkhidmat sebagai pensyarah dan seterusnya sebagai profesor dalam bidang linguistik. Beliau juga banyak memperkenalkan pelbagai teori linguistik yang relevan dengan konteks budaya dan sosial di Malaysia. Seterusnya, beliau juga terlibat dalam beberapa inisiatif akademik dan penyelidikan yang melibatkan pengembangan bahasa Melayu dalam pelbagai disiplin ilmu. Salah satu sumbangan besar Dr. Ismail Hussein ialah penglibatannya yang aktif dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau pernah menjadi ahli penting dalam badan tersebut yang memainkan peranan utama dalam pembangunan istilah dan penerbitan bahan dalam bahasa Melayu. Di bawah bimbingannya, DBP berjaya menerbitkan banyak karya sastera dan ilmiah yang menggunakan bahasa Melayu yang mana ia turut membantu mengukuhkan kedudukan bahasa ini sebagai bahasa ilmu dan kebudayaan. Di samping itu juga, beliau juga memperkaya perbendaharaan kata bahasa Melayu khususnya dalam bidang sains, teknologi dan perubatan. Beliau berpendapat bahawa untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, ia harus dilengkapi dengan istilah-istilah teknikal yang sesuai. Seterusnya beralih pula kepada peranan dalam memartabatkan bahasa Melayu oleh Profesor Emeritus Dr. Ismail Hussein. Yang pertama merupakan pengembangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Beliau berpendapat bahawa untuk memartabatkan bahasa Melayu, bahasa ini perlu berkembang menjadi bahasa yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan sekadar digunakan dalam urusan seharian, beliau juga menyarankan agar bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam pengajaran dan penulisan akademik di semua peringkat pendidikan dari sekolah hinggalah ke universiti. Beliau juga menekankan kepentingan menghasilkan bahan bacaan dalam bahasa Melayu untuk disiplin-disiplin ilmu seperti sains, teknologi, ekonomi dan perubatan. Sumbangan beliau dalam penerbitan ilmiah ialah Dr. Ismail turut memperkenalkan dan menyokong penerbitan jurnal-jurnal akademik dalam bahasa Melayu. Salah satu daripada usaha utamanya adalah untuk memastikan bahawa bahasa Melayu ini digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah yang bersaing dengan jurnal-jurnal dalam bahasa asing seperti. Peranan beliau yang kedua pula ialah pengkajian sosial dan sosiolinguistik. Dr. Ismail juga terkenal dengan sumbangannya dalam bidang sosiolinguistik, iaitu kajian tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Beliau mengkaji bagaimana bahasa Melayu ini berkembang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor sosial, politik dan juga ekonomi. Dalam hal ini, beliau melihat bahasa sebagai alat penting dalam membentuk identiti dan membina perpaduan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Dr. Ismail juga menekankan bahawa bahasa Melayu bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai simbol identiti kebangsaan. Dalam kajian dan pemikirannya, beliau sering menekankan betapa pentingnya memartabatkan bahasa Melayu sebagai elemen utama dalam memperkukuhkan perpaduan bangsa Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Baiklah, peranan yang ketiga pula, pemartabatan dalam pendidikan tinggi. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu harus menjadi medium utama pengajaran dan pembelajaran di Universiti Awam di Malaysia. Ia penting untuk mengelakkan jurang bahasa antara pelajar yang mungkin lebih fasih dalam bahasa asing dan pelajar yang lebih berakar umbi dalam bahasa Melayu. Dasar bahasa pengantar dalam pendidikan.
Dr. Ismail turut memberi sumbangan dalam mempromosikan penggunaan bahasa Melayu dalam kurikulum universiti dan pengajaran di Pusat Pengajian Tinggi. Beliau percaya bahawa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di universiti tidak menghalang kemajuan. Malah, ia dapat melahirkan generasi akademik yang beridentiti kebangsaan. Peranan yang keempat pula ialah pengaruh dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Dr. Ismail Hussein memberi sumbangan besar kepada sebuah badan penting dalam usaha untuk memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Melalui hubungan dengan DBP, beliau terlibat dalam pelbagai inisiatif untuk memperkenalkan bahasa ini sebagai bahasa yang mampu bertahan dalam dunia yang semakin global. Peranan dalam memajukan karya sastra bahasa Melayu. Dr. Ismail Hussein turut memberi perhatian kepada usaha memperkasa karya-karya sastra dalam bahasa Melayu kerana beliau percaya bahawa sastra adalah medium penting dalam mempertahankan dan memperkukuhkan bahasa Melayu. Pemikiran Profesor Emeritus Dr. Ismail Hussein dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pemikiran yang pertama adalah peranan bahasa Melayu dalam sastra dan kebudayaan. Dr. Ismail Hussein memberi perhatian kepada aspek sastra dan kebudayaan dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Beliau percaya bahawa sastra dalam bahasa Melayu adalah medium yang sangat penting dalam mempertahankan dan memperkukuhkan bahasa. Karya sastra seperti novel, puisi dan drama memainkan peranan dalam memelihara nilai-nilai kebudayaan serta memperkenalkan bahasa Melayu kepada masyarakat yang lebih luas. Pengembangan karya sastra dalam bahasa Melayu. Dr. Ismail turut memberi perhatian kepada perlunya memperkenalkan lebih banyak karya sastra dalam bahasa Melayu baik dalam bentuk klasik maupun moden, supaya bahasa ini lebih berdaya saing dan dihormati dalam kalangan penggiat seni dan budaya di dunia. Seterusnya, pemikiran yang kedua pula, memperkasa bahasa Melayu dalam dunia. Dr. Ismail mula menyedari bahawa dalam era globalisasi, bahasa Melayu ini berhadapan dengan cabaran yang besar akibat pengaruh bahasa asing, terutamanya bahasa Inggeris. Oleh itu, beliau berpendapat bahawa untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam konteks global, ia perlu diperkasakan dengan cara yang relevan dengan perkembangan dunia moden. Memastikan relevansi bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Beliau mencadangkan agar bahasa Melayu ini dipromosikan dalam pelbagai platform antarabangsa, terutamanya dalam sektor komunikasi, media dan teknologi maklumat. Sebagai contoh, pengembangan penggunaan bahasa Melayu dalam dunia cyber dan media massa dapat membantu memperluaskan lagi pengaruh bahasa ini di peringkat global. Pendidikan bahasa Melayu dalam konteks antarabangsa. Dr. Ismail juga menyarankan agar bahasa Melayu ini dipelajari di luar negara, terutama di kalangan pelajar antarabangsa supaya ia menjadi bahasa yang lebih dikenali dan dihargai di seluruh dunia. Hal ini boleh dicapai dengan memperkenalkan bahasa Melayu di universiti-universiti luar negara dan melalui pertukaran budaya antara negara. Pula kita kepada tokoh yang kedua, iaitu Tan Sri Dr. Awang Sarian. Latar belakang beliau. Beliau merupakan seorang tokoh akademik dan pakar dalam bidang bahasa dan linguistik di Malaysia. Beliau dilahirkan pada 27 Januari 1948 di negeri Sarawak, Malaysia. Selain menjadi seorang ahli bahasa, Awang Sarian juga dikenali sebagai seorang pemikir, penulis dan penggerak utama dalam memperkembangkan bahasa Melayu di negara ini. Tan Sri Dr. Awang Sarian menerima pendidikan tinggi di luar negara. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang bahasa dan kesusasteraan Melayu di Universiti Malaya sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dan Doktor Falsafah dalam bidang linguistik di luar negara. Beliau memulakan kejayaan akademiknya di Universiti Malaya dan terus menyumbang dalam pelbagai kajian dan penulisan dalam bidang bahasa Melayu. Awang Sarian banyak memberi sumbangan kepada perkembangan bahasa Melayu. Peranan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Peranan yang pertama,
Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Beliau memperkenalkan dan melaksanakan pelbagai program yang mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Ia termasuk memperkukuh penerbitan karya-karya ilmiah dalam bahasa Melayu dan memperluas pengaruh bahasa ini dalam bidang pendidikan dan sektor kerajaan. Peranan yang seterusnya pula memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Beliau berusaha untuk memastikan bahasa Melayu tidak hanya digunakan dalam komunikasi harian tetapi juga sebagai bahasa ilmu, terutamanya dalam bidang sains, teknologi dan pendidikan tinggi. Melalui pelbagai penulisan dan seminar, beliau menekankan pentingnya menggunakan bahasa Melayu dalam pendidikan. Pemikiran beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pemikiran yang pertama, peningkatan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai sektor. Awang Sarian menekankan pentingnya penggunaan bahasa Melayu secara meluas dalam pelbagai sektor termasuk pendidikan, pentadbiran dan sektor swasta. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu bukan sahaja perlu digunakan dalam konteks rasmi tetapi juga dalam interaksi harian masyarakat. Pemikiran yang kedua pula, pengembangan kosakata dan istilah. Dr. Awan Sarian banyak memberi tumpuan kepada usaha menambah baik kosakata dan istilah dalam bahasa Melayu, terutama dalam bidang sains, teknologi dan ekonomi. Beliau menyokong pembentukan istilah baharu yang tepat dan relevan dengan perkembangan zaman supaya bahasa Melayu dapat bersaing dengan bahasa-bahasa lain dalam era globalisasi. Pemikiran yang ketiga pula, kepentingan pendidikan bahasa Melayu. Salah satu pemikiran utama beliau adalah tentang kepentingan pendidikan bahasa Melayu, terutama dalam konteks pengajaran dan pembelajaran PDP. Beliau berpendapat bahawa pengajaran bahasa Melayu yang berkesan di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi adalah kunci untuk memastikan bahasa ini terus relevan dan berkembang. Baiklah, kita teruskan lagi dengan perbincangan iaitu persamaan peranan kedua-dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Persamaan yang pertama adalah mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kedua-dua tokoh ini memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam pelbagai bidang termasuk kesusasteraan, sains dan teknologi. Mereka percaya bahawa bahasa Melayu bukan sekadar bahasa komunikasi harian tetapi juga medium penting untuk pengajaran dan penyelidikan. Dr. Ismail Hussein berusaha mengangkat karya sastra dan budaya melalui penulisan dan kajian ilmiah. Manakala Tan Sri Dr. Awang Sarian pula menekankan perlunya penggunaan bahasa Melayu di peringkat universiti dalam penerbitan akademik. Persamaan yang kedua pula ialah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan simbol identiti bangsa. Kedua-dua tokoh ini percaya bahawa bahasa Melayu adalah asas kepada identiti kebangsaan dan perpaduan rakyat Malaysia. Dr. Ismail Hussein berperanan dalam mengangkat bahasa Melayu melalui kajian kesusasteraan Melayu yang mencerminkan warisan budaya dan jati diri bangsa. Tan Sri Dr. Awang Sarian pula memperkukuh kedudukan bahasa Melayu melalui dasar dan program kebangsaan, menekankan pentingnya bahasa ini sebagai bahasa rasmi negara. Bagi mereka, bahasa Melayu adalah pembinaan negara bangsa. Perbezaan peranan kedua-dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bagi Dr. Ismail Hussein, beliau lebih menumpukan kepada pengembangan kesusasteraan dan budaya bahasa Melayu dengan meneliti serta menghasilkan karya ilmiah mengenai sastra dan warisan budaya Melayu. Beliau memanfaatkan kesusasteraan sebagai medium untuk memartabatkan bahasa Melayu dan mengangkat budaya bangsa agar dikenali dan dihargai oleh masyarakat serta sebagai alat penyatuan bangsa. Manakala peranan bagi Tan Sri Dr. Awang Sarian pula, sebaliknya beliau lebih fokus kepada penggubalan dan pelaksanaan dasar-dasar bahasa melalui institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam sektor awam maupun sektor swasta
serta sebagai bahasa pengajaran di peringkat pendidikan tinggi. Pendekatannya lebih bersifat dasar dan pentadbiran, memastikan bahasa Melayu ini diterapkan di semua peringkat dan di semua bidang. Baiklah, kita teruskan lagi dengan perbandingan pemikiran kedua-dua tokoh. Untuk persamaan, Profesor Emeritus Dr. Ismail Hussein dan Tan Sri Dr. Awang Sarian. Satu persamaan pemikiran antara Profesor Emeritus Dr. Ismail Hussein dan Tan Sri Dr. Awang Sarian dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah keyakinan mereka bahawa bahasa Melayu ini adalah asas kepada jati diri dan perpaduan bangsa. Kedua-duanya melihat bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi tetapi sebagai simbol identiti kebangsaan dan pemersatu masyarakat Malaysia. Mereka percaya bahawa memartabatkan bahasa Melayu adalah penting untuk menanam rasa bangga terhadap warisan bangsa, mengukuhkan ikatan antara rakyat dan juga memastikan kelangsungan budaya serta nilai-nilai tempatan di tengah arus globalisasi. Seterusnya, perbezaan pemikiran dari kedua-dua tokoh ini pula, Dr. Ismail Hussein menekankan pemerkasaan bahasa Melayu melalui kesusasteraan dan budaya. Beliau berpendapat bahawa melalui penghayatan dan sastra dan karya seni, masyarakat dapat memahami nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung dalam bahasa Melayu. Bagi beliau, sastra adalah wahana untuk mengukuhkan bahasa serta memperdalam apresiasi masyarakat terhadap identiti bangsa. Manakala pemikiran Tan Sri Dr. Awang Sarian pula, beliau lebih menitik beratkan pengukuhan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu harus diberi penekanan kedudukan kukuh dalam sektor pendidikan, pentadbiran dan profesional untuk memastikan penggunaannya yang meluas dan berprestij. Pendekatannya lebih bersifat praktikal, berfokus kepada penggunaan bahasa Melayu dalam bidang-bidang yang strategik untuk memastikan bahasa ini terus relevan dan dihormati. Baiklah, sebelum berakhirnya perbincangan ini, dapat disimpulkan bahawa peranan dan pemikiran kedua-dua tokoh itu, iaitu Profesor Emeritus Dr. Ismail Hussein dan Tan Sri Dr. Awang Sarian, telah memberikan sumbangan besar dalam memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia dan ke peringkat global melalui pendekatan yang berbeza tetapi saling melengkapi. Dr. Ismail Hussein fokus kepada pengukuhan bahasa melalui sastra dan budaya, manakala dan menekankan pentingnya menghargai warisan bangsa. Manakala Tan Sri Dr. Awang Sarian pula menitik beratkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan ilmu dan memastikan ia digunakan dalam sektor pendidikan dan pentadbiran. Bersama-sama dengan itu, mereka memperjuangkan bahasa Melayu sebagai asas jati diri negara dan lambang perpaduan dengan harapan agar bahasa ini diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berikut merupakan sumber rujukan yang telah pun saya merujuk dalam menyelesaikan tugasan ini. Berakhir sudah perbincangan tugasan yang ketiga. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.